Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang sekali lagi untuk turut membahas belanjawan di peringkat jawatankuasa di bawah maksud B dan P21 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam masa yang teramat terhad ini saya cuba untuk bangkitkan 11 perkara. Saya mulakan dengan butiran 10003 bahagian sekuriti makanan dengan agihan belanja yang besar iaitu 100 juta ringgit. Minta Yang Amat Menteri memberi perincian dengan lengkap apakah program dan inisiatif di bawah butiran ini. Minta Menteri menyatakan langkah-langkah dari kementerian untuk membantu Sarawak dalam pelaksanaan strategi mengeluarkan produk makanan bagi mendapati objektif negara menangani isu sekuriti makanan. Kedua, butiran 10008 unit agripreneur muda sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan. Saya ingin mengetahui sejauh manakah kejayaan program ini pada tahun-tahun yang lepas dan apakah jenis projek yang diusahakan serta kaedah permohonannya. Ketiga, butiran 20007 IADA Kelakar Seribas Betong dengan agihan belanja sebanyak 7.7 juta ringgit. Soalan saya, berapa orang pekebun yang telah berjaya di bawah program bantuan dari IADA Kelakar Seribas Betong dan bagi projek tanaman jagung bijiran di bawah IADA Kelakar Seribas, adakah program tersebut dapat dikembangkan untuk kebun kecil yang ingin menanam secara berkelompok? Keempat, butiran 22300 kawasan peternakan Kinze dengan penularan wabak penyakit African Swine Fever ASF pada tahun 2022, industri peternakan Kinze telah mengalami banyak kerugian. Untuk maju ke depan, industri ini perlu berubah dari sistem peternakan lama kepada sistem yang moden dan sistematik. Bagi Sarawak menyadari masalah dan ancaman penyakit ASF, maka industri ini perlu beralih kepada sistem peternakan moden menggunakan kawasan peternakan Kinze yang khas, yang lebih mesra alam sekitar dan tiada pencemaran dan dapat mengawal penularan wabak penyakit seperti ASF. Justru peruntukan sebanyak 1.9 juta ringgit adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah. Apakah komitmen dan perancangan kementerian bagi membantu dalam hal ini dan berapakah peruntukan dapat diagihkan untuk industri ini di Sarawak? Kelima, butiran 3009 Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak. Terima kasih di atas penambahan belanja dari 5.7 juta pada tahun 2022 kepada 13 juta pada tahun ini. Jabatan Veteriner Sarawak sebagai agensi yang bertanggungjawab ke atas program mengausilia penyakit haiwan memerlukan agihan belanja bagi mengatasi masalah penyakit seperti rabies dan ASF. Apakah komitmen dan perancangan kementerian bagi mengawal penularan penyakit rabies dan ASF di Sarawak? Keenam, butiran 4001 Mardi. Tahun ini peruntukan sebanyak 32.2 juta ringgit. Saya ingin bertanya kepada Menteri mengenai penyidikan yang melibatkan bahan mentah tempatan yang boleh dikomersilkan sebagai alternatif untuk membuat ransum makanan ternakan seperti ayam. Apakah jenis bahan mentah tempatan yang ada dan sejauh manakah ianya digunakan oleh pengilang makanan ternakan di Malaysia sekiranya ada untuk menggantikan bahan-bahan mentah seperti jagung dan soya yang mahal yang diimport. Ketujuh, butiran 40005 LKIM. Terdapat penambahan belanja tahun ini berjumlah 48.45 juta. Sehubungan dengan ini, minta perincian oleh Menteri mengenai program di bawah butiran ini. Juga saya mohon kerajaan menubuhkan sebuah persatuan nelayan khas bagi kawasan Parlimen Betong di mana sekarang ia masih lagi bergabung dengan Batang Lupar. Apakah keperluan untuk menubuhkannya? Kelapan, butiran 113 bahagian pangeran dan saliran pertanian. Mohon agihan belanja untuk menyelenggara kawasan tanaman padi dan tanaman pertanian atau agropark untuk pengeluaran makanan di kawasan Parlimen Betong. Berdasarkan kepada kekangan peruntukan, bagaimanakah kementerian merancang dalam memberikan keutamaan kepada kawasan yang benar-benar memerlukan sistem pengairan dan saliran yang lengkap supaya tanaman padi dan tanaman lain boleh dilaksanakan. Kesembilan, butiran 14,800 pembinaan dan perbaikan jalan ladang. Sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini. Banyak permintaan di kawasan Betong untuk peruntukan ini dan saya mohon Betong diberi keutamaan dalam bahagian belanja di bawah butiran ini nanti terutamanya untuk menyelenggara jalan kebun. Ke-10, butiran 40002 Lembaga Pemasaran Pertanian ataupun FAMA peruntukan sebanyak 28.68 juta. Peruntukan pada tahun ini minta perincian mengenai program di bawah butiran ini. Saya juga mohon FAMA mempergiatkan lagi usaha membantu petani di kawasan Betong serta perhebatkan lagi program jualan terus dari ladang. Ke-11 yang terakhir butiran 115 bahagian pemodenan pertanian.
tahun ini disediakan peruntukan sebanyak 8 juta ringgit. Apakah komponen butiran ini dan apakah perancangan kerajaan untuk mempergiatkan lagi pertanian moden dan pertanian pintar di luar bandar? Apa yang ada hanyalah tambahan peruntukan seperti juga pada peruntukan-peruntukan yang lain. Tidak ada usaha spesifik untuk mempromosikan kaedah pertanian moden dalam kalangan pekebun kecil. Pekebun kecil jika dibiarkan untuk terus dengan cara lama, tidak akan dapat memajukan diri mereka. Selama-lamanya mereka akan bergantung kepada subsidi oleh kerajaan. Sebabnya mereka tidak dapat maju ialah kerana tanah milik mereka terlalu kecil. Oleh itu, kementerian perlu membuat perancangan yang strategik dan memperhebatkan usaha, mungkin gunakan kaedah dan cara baru seperti inisiatif yang melibatkan anchor company dengan izin yang mempunyai kepakaran, teknologi, pasaran dan dana. Akhir sekali saya mendoakan agar belanja ini dapat membantu kebun-kebun kecil kita di luar bandar bagi mematuhi keterjaminan makanan pada negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Sik.